Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk matematik dalam topik putaran. Okey, dalam video ini kita akan berkenalan apa itu putaran. Yang kedua, kita akan memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan. Dan yang terakhir, kita akan membincangkan bagaimana untuk menentukan imej dan objek bagi suatu putaran. Okey, sekarang kita akan lihat putaran sebenarnya dia bergerak dalam suatu bulatan. Transformasi putaran ada dua arah, iaitu sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, sekarang kita akan lihat sudut-sudut yang terlibat untuk ikut arah jam. Okey, katakan objek tersebut berada pada kedudukan asalnya di sini. Okey, katakan kita objek tersebut bergerak 90 darjah ikut arah jam. Jadi di manakah pergerakan objek tersebut? Okey, jadi objek tersebut akan bergerak ke kanan 90 darjah daripada titik awal. Okey. Bagaimana pula untuk kita menyatakan objek tersebut berada pada 180 darjah ikut arah jam. Tadi kita dapati objek asal berada menegak di sini. Okey, sekarang kita nak buat untuk sudut 180 darjah ikut arah jam. Jadi dia akan bergerak lagi ke bawah sebanyak 90 darjah. Jadi objek tersebut akan berada pada kedudukan seperti ini. Okey, seperti jarum jam yang ditunjukkan pada kedudukan nombor 6. Okey, sekarang katakan kita ingin mencari kedudukan objek ataupun imej yang terbaru tu pada kedudukan 270 darjah ikut arah jam. Jadi di manakah kedudukan objek tersebut? Jadi kita akan gerakkan jam pada kedudukan 180 ke kedudukan 270. Okey, di situ adalah untuk sudut 270. Dan objek tersebut katakan berada pada kedudukan asal. Okey, jadi dia berputar. Okey, dia akan berhenti pada kedudukan asalnya. Okey, kita lihat pula untuk kedudukan imej dengan putaran lawan arah jam. Okey, jadi bila bergerak pada lawan arah jam, okey, apabila bergerak mengikut lawan arah jam, objek tersebut akan bergerak ke kiri. Okey, mari kita lihat bersama. Okey, katakan ini adalah objek pada kedudukan asal. Jadi bagaimana untuk kita menyatakan 90 darjah lawan arah jam? Jadi dia akan bergerak ke kiri sebanyak 90 darjah. Jadi katakan di sini ada satu garis. Okey, garis lurus, cikgu lukis bengkok. Maka sudut di sini adalah 90 darjah. Okay, itu yang dimaksudkan dengan bergerak lawan arah jam pada sudut 90 darjah. Okey, sekarang objek tersebut akan bergerak lagi untuk sudut 180 darjah lawan arah jam. Okey, mari kita lihat di manakah kedudukan objek tersebut. Jadi, kita akan gerakkan objek untuk yang seterusnya. Okey. Objek itu bergerak ke bawah dengan sudut 180 darjah lawan arah jam. Okey, bagaimana pula untuk kita menyatakan kedudukan objek tersebut pada sudut 270 darjah lawan arah jam? Okey, jadi dia akan bergerak lagi naik ke atas sebanyak 90 darjah. Jadi di sini adalah kedudukan pada sudut 270 darjah lawan arah jam. Okey, kalau kita perhatikan di sini untuk ikut arah jam, kedudukan di sini okey sama dengan kedudukan objek
pada keadaan lawan arah jam 270 darjah. Okey. Kedudukan objek tersebut adalah sama, tetapi kita menggunakan di sini arah yang berbeza. Okey, untuk yang pertama, untuk yang ini kita menggunakan lawan arah jam. Jadi dia bergerak ke kiri. Okey, daripada kedudukan asal, dia akan bergerak ke kiri. Okey, manakala untuk ikut arah jam, dia akan bergerak ke kanan. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita perhatikan di sini, kedudukan objek adalah sama pada ikut arah jam 270 darjah bersamaan dengan kedudukan objek pada arah lawan arah jam dengan sudut 90 darjah. Okey, kita dapati pada kedudukan 180 darjah ikut arah jam dan lawan arah jam pada kedudukan yang sama. Okey, sini 180 darjah di bawah pada kedudukan jam, iaitu jam ke-6. Untuk lawan arah jam juga pada kedudukan yang sama seperti kedudukan objek pada ikut arah jam sudut 180 darjah. Jadi kita kena faham, sekiranya kita menggunakan arah jam yang berbeza, maka kita akan mendapati sudut juga kita kena nyatakan dalam keadaan sudut yang berbeza. Okay. Seterusnya, kita lihat untuk pergerakan daripada objek yang pertama, dia akan bergerak 90 darjah di sini. Katakan dia bergerak di sini. Okey, ini adalah objek yang asal. Objek. Ini adalah objek asal. Okey, ini adalah objek. Okey, objek ini akan bergerak 90 darjah ikut arah jam. Jadi di manakah kedudukan objek tersebut? Okey, bila kita katakan ikut arah jam, maka dia akan berpusing ke kiri. Okey. Jadi untuk kedudukan 90 darjah ikut arah jam, dia akan berada pada kedudukan A. Di manakah objek itu sekiranya kita menyatakan objek tersebut melakukan putaran dengan sudut 180 darjah pada pusat P. Okey, jadi kita akan katakan 180 darjah, kita maklum bahawa dia berada di sini. Okey, ini adalah sudut 90 darjah, yakni 270 darjah. Okey, jadi di sini sudutnya adalah 90 darjah. Okey, tambah lagi 90 darjah, dia akan menjadi 180 darjah. Okey, diikuti pula dengan pergerakan untuk sudut 270 darjah, maka kedudukan objek tersebut adalah seperti yang kamu lihat ini. Kemudian dia akan berbalik kepada kedudukan asal, iaitu pada kedudukan objek pada jam 12. Okey, jam 12. Okey. Itulah penerangan tentang kedudukan objek ikut arah jam. Okey, sekarang kita perhatikan pula kedudukan objek untuk lawan arah jam. Okey, kita dapati objek tersebut akan bergerak ke kiri. Okey, di sini sudutnya adalah 90 darjah, jadi pergerakannya yang awal adalah 90 darjah. Okey, katakan objek tersebut bergerak lawan arah jam, okey, sebanyak 90 darjah lagi. Okey, sebanyak 90 darjah. Jadi dia akan berada pada kedudukan sudut 180 darjah. Okey, dan kalau kita perhatikan sini, dia akan bergerak lagi 90 darjah ke atas. Okey, dalam bulatan tersebut, maka kita akan dapati di sini bersamaan dengan 270
darjah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk pergerakan objek dengan sudut 90 darjah lawan arah jam adalah bersamaan dengan sudut 270 darjah ikut arah jam. Dan begitu juga untuk kedudukan objek pada sudut 90 darjah ikut arah jam adalah bersamaan dengan kedudukan objek pada sudut 270 darjah lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Okey, itulah persamaan untuk objek, kedudukan objek apabila kita menyatakan suatu sudut dengan arah jam yang berbeza. Okey, cikgu harap semua pelajar boleh mengikuti kelas ini dengan baik. Okey, dan seterusnya, okey, itu adalah pergerakan trapezium tersebut dalam suatu bulatan. Okey, sekarang kita lihat untuk kedudukan objek. Okey, sekarang kita akan bincangkan untuk objek pada pergerakan ikut arah jam. Jadi dia akan bergerak ke kanan. Dia akan bergerak ke kanan pada kedudukan 90 darjah. Okey, jadi kita boleh katakan bagaimana untuk perihalkan putaran tersebut. Okey, kita boleh nyatakan putaran pada pusat. Okey, putaran mesti ada pusat. Okey, katakan di sini adalah pusat putaran, kita tandakan dia sebagai P. Okey, pada pusat P, okey, pada pusat P ataupun pada titik P, okey, putaran pada pusat P. Okey, putaran pada pusat P. Okey, 90 darjah ikut arah jam. Okey, inilah bagaimana ikut arah jam. Bagaimana untuk perihalkan transformasi daripada objek pada kedudukan 0 darjah ke 90 darjah. Okey, katakan objeknya masih lagi 0 darjah. Okey, dia bergerak ke kanan sebanyak 180 darjah. Jadi objek pada kedudukan 0 darjah akan berada pada kedudukan 180 darjah. Jadi bagaimana untuk menyatakan atau memperihalkan transformasi pada kedudukan 180 darjah. Jadi kita boleh nyatakan, okey, putaran. Okey, putaran. Okey, pada pusat P. Okey, 180 darjah. Okey, untuk 180 darjah kita boleh nyatakan ikut ataupun lawan arah jam. Sebab kedudukan objek pada kedudukan 180 darjah ikut arah jam ataupun lawan arah jam adalah pada kedudukan yang sama. Jadi, okey, untuk 180 darjah pada pusat P, 180 darjah. Okey, selesai. Okey, putaran, pusat pun ada, darjah pun ada, iaitu 180 darjah. Untuk selamat, kalau kita nak menyatakan juga arah terpulang, sama ada ikut P 180 darjah ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi dia akan jadi perihal untuk 180 darjah. Okey, kita akan menyatakan putaran pada pusat apa, iaitu di sini P. Apakah sudutnya 180 darjah? Okey, kita boleh nyatakan ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jadi itu adalah bagaimana untuk perihalkan objek tersebut pada kedudukan 180 darjah. Okey, bagaimana pula sekiranya dia bergerak ke kiri? Okey, dia bergerak ke kiri, ke sinilah. Okey, dia akan berada pada kedudukan sudut 270 darjah.
Okey, itu untuk sudut ikut arah jam. Sekarang objek bergerak ke kiri, jadi pada arah lawan arah jam. Jadi bagaimana untuk kita menyatakan perihalkan kedudukan objek tersebut pada sudut 270 darjah ikut arah jam. Jadi kita boleh nyatakan putaran. Okey, putaran pada pusat P, ikut arah jam. Okey, putaran pada pusat P 270 darjah ikut arah jam. Okey. Ataupun kita boleh nyatakan pada kedudukan di sini, objek tersebut, kita boleh nyatakan seperti ini. Putaran pada pusat P 90 darjah lawan arah jam. Okey. Itulah bagaimana cara-cara untuk kita menyatakan kedudukan objek pada kedudukan yang telah ditetapkan. Okey, itu untuk penerangan bagaimana untuk menyatakan kedudukan suatu objek, okey, di bawah transformasi putaran. Jadi dalam putaran mesti kita sebutkan 3 elemen yang penting, iaitu bila sebut putaran mesti ada pusat putaran yang pertama. Yang kedua, kita mesti sebut tentang sudut. Dan dalam sudut ini kita perlu nyatakan ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, jadi inilah perihal yang perlu kita nyatakan dalam transformasi putaran. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar boleh mengikuti kelas cikgu. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, kita perlu melihat kepada ciri-ciri imej di bawah transformasi putaran. Okey, kita akan dapati imej masih lagi kongruent dengan objek. Dan kita akan dapati imej mempunyai orientasi bentuk yang sama dengan objek. Dan kita akan dapati jarak di antara setiap titik sepadan dalam imej adalah berbeza. Okey, sekarang kita lihat kepada objek yang diberi. Okey, kita diberi objek A, B, C, D. Okey, dia bergerak pada kedudukan ke kanan. Dia bergerak ke kanan dengan sudut 90 darjah. Okey, pada pusat yang telah dititikkan berwarna merah itu. Okey, katakan titik tersebut adalah P. Okey, kita letakkan dia sebagai P contohnya. Okey. Okey, jadi kita akan putarkan setiap titik ini dengan jejari PD. Okey, dia akan bergerak dalam bulatan dengan senternya ataupun pusat putaran tersebut adalah pada kedudukan ataupun pada titik P. Jadi, kita ingin menyatakan di manakah imej yang akan terbentuk di bawah transformasi putaran 90 darjah. Okey, transformasi putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, jadi kita akan dapati imejnya akan terbentuk di sini. Ini adalah objek
dan kita ingin mencari kedudukan untuk imej. Jadi kita perhatikan di sini. Okey, ini adalah imej yang terbentuk. Okey, bagaimana untuk mengukur sudut? Okey, dengan menggunakan pembaris. Jadi kita dah dimaklumkan bahawa objek tersebut bergerak ke kanan. Okey, objek itu bergerak ke kanan. Jadi kalau bergerak ke kanan bermaksud arah pergerakannya adalah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Okey. Jadi sebab itu cara kita untuk kita sekarang kita dah ada satu pembaris, kita perlukan satu pembaris lagi untuk membentuk sudut 90 darjah pada pusat putaran, iaitu pada titik P. Okey, jadi sudut di sini adalah 90 darjah. Okey, jadi ini adalah cara-cara untuk kita perihalkan transformasi ini, iaitu putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, sekarang kita lihat pula untuk contoh yang kedua. Okey, kita masih lagi mengikuti untuk objek yang besar yang sama juga dengan contoh yang tadi. Okey, untuk segi 4 pada kedudukan ataupun bucunya adalah A, B, C, D. Okey, dia bergerak pada sudut 180 darjah. Okey, bagaimanakah untuk kita mengukur sudut 180 darjah dengan menggunakan pembaris? Okey, jadi kita dah tahu bahawa dia akan membentuk satu garis lurus sebab sudutnya adalah 180 darjah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, segi 4 A, B, C, D bergerak, okey, bergerak mengikut arah jam pada kedudukan A prime, B prime, C prime dan D prime. Okey, kita tahu bahawa sudut di sini adalah 180 darjah. Sini 180 darjah. Jadi bagaimana kita untuk menggunakan pembaris mengukur sudut 180 darjah? Jadi kita akan ambil pembaris. Okey, jadi jarak dari sini, jarak daripada bucu apa ini? Okey, daripada bucu. Okey, daripada bucu ini ke pusat putaran mestilah sama dengan jarak antara pusat putaran ke D prime. Okey, dan seterusnya di sini kita ada 4 bucu. Okey, objek ini berbentuk segi 4, maka dia ada 4 bucu, iaitu bucu apa? A, B, C, D. Okey, jadi kita dapati dia 180 darjah. Kita boleh nyatakan dia sama ada ikut ataupun lawan arah jam. Jadi kedudukannya adalah seperti ini. Okey, dia bergerak ke kanan sebanyak 180 darjah. Jadi objek A, B, C, D akan berada pada kedudukan A prime, B prime, C prime dan D prime. Okey, bagaimana untuk kita perihalkan transformasi untuk rajah ini? Jadi kita boleh nyatakan putaran pada pusat. Okey, putaran pada pusat, katakan di sini adalah P. Okey, pada pusat P. Okey, pada pusat P 180 darjah ikut ataupun lawan arah jam. Jadi itulah caranya bagaimana untuk memperihalkan transformasi di bawah transformasi putaran. Seterusnya kita diberi rajah Q. Kita ada dua objek, iaitu Q dan Q prime. Jadi bagaimanakah untuk kita mencari
Okey, mencari sudut di bawah putaran yang seperti yang kita lihat ini. Okey, jadi kita tahu bahawa Q ke Q prime adalah di bawah transformasi putaran. Jadi, kita akan gunakan pembaris. Okey, kita dapati untuk objek Q ada 4 bucu. Okey, dia ada 4 bucu dan pusatnya adalah pada titik P. Jadi, bagaimanakah untuk kita membuat putaran bagi objek tersebut? Okey, kita gunakan pembaris. Okey, kita dapati pergerakannya adalah untuk sudut 90 darjah ikut arah jam. Okey, sekarang kita lihat untuk objek Q terdapat 4 bucu. Kita ambil di situ. Okey, untuk titik berwarna biru dan berwarna oranye ini. Okey, jadi kita akan gerakkan dia. Okey, nampak tak di sini kita membentuk sudut 90 darjah. Okey, jadi kita dah tahu bahawa sudutnya adalah 90 darjah. Jadi, di mana pergerakannya? Ke kanan ataupun ke kiri. Jadi, kita dapati pergerakannya adalah daripada Q ke Q prime adalah menggunakan transformasi putaran. Okey, jadi kita akan menggerakkan titik. Kalau kita lihat di sini, titik berwarna biru dan berwarna oranye ini berada pada garis yang sama. Jadi kita akan dapati apabila kita dah ukur dia punya sudut di sini iaitu 90 darjah, maka kita boleh katakan okey, Q ke Q prime di bawah transformasi putaran. Okey, bagaimana untuk perihalkan putaran? Okey, transformasi putaran. Jadi kita lihat di sini untuk putaran. Untuk putaran, kita kena sebutkan putaran. Okey, nyatakan sudut. Okey, putaran, sudut. Okey, ikut ataupun lawan. Okey, ikut ataupun lawan arah jam. Putaran sudut berapa? Ikut ataupun lawan arah jam. Okey, jadi kita akan dapati titik Q biru, titik biru ini dan oranye ini akan berada pada kedudukan seperti raja ini. Okey, sekarang kita akan buat pula pergerakan untuk titik yang berwarna hijau. Okey, kita dapat di sini. Okey, sepatutnya pembaris ini ke depan sikit. Okey, dia akan membentukkan sudut 90 darjah. Okey, 90 darjah. Masih lagi pergerakannya ke kanan. Okey, ke kanan. Jadi, begitu jugalah untuk titik-titik yang lain pun. Okey, untuk titik Q biru tu. Okey, kita akan sambungkan bucu tersebut ke pusat. Okey, yang ni bersama juga kita akan sambungkan bucu tersebut ke pusat dan kita akan dapati jarak di sini bersama ni. 2 kotak ke kat ni, daripada pusat ke titik ni pun 2 kotak biru ni. Okey, ini pun sama juga daripada pusat ke titik biru yang pertama. Ini pun 2 kotak juga. Okey. Okey, jadi untuk ini kita boleh nyatakan transformasi ini di bawah, kita boleh perihalkan transformasi ini sebagai untuk perihalkan transformasi di bawah putaran ini, kita boleh nyatakan putaran 90 darjah ikut, okey, dia bergerak dari kanan ni, dari atas ke bawah ni kan. Okey, ikut arah jam pada pusat P.
Okey, itulah cara-cara bagaimana untuk perihalkan si objek secara putaran. Okey, cikgu harap pelajar boleh mengikuti kelas cikgu dengan baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi.